Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan nikmat yang melimpah ruah kepada kita. Dengan rahmat nikmat itulah kita bersama dapat hidup dengan baik dan dengan aman, dan kita dapat bersama dalam majlis ilmu kita pada hari ini. Ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pelajaran kita hari ini adalah sebagai sambung dalam muzakirah kita pembinaan diri dalam siri 003, yang mana kita sampai pada tajuk yang ketiga ialah Thaqafah Islamiyah. Thaqafah Islamiyah. Isi yang mana kita belajar hari ini berkenaan dengan Thaqafah Islamiyah, berarti pengalaman Islam ataupun pengajaran Islam secara umum. Tajuk asasnya ialah amal Islami secara jema'i. Hari ini dalam Thaqafah Islamiyah, dalam belajar kelompok kita hari ini, kita nak belajar kita nak tahu hubungan dengan amal Islami secara jema'i. Hijrah Islam secara jema'i, hijrah Islam secara berjemaah. Dalam Thaqafah Islamiyah dan dalam ajaran Islam kita nak tahu hubungan dengan amal Islami secara jema'i, hijrah Islam secara jemaah. Setara mana kedudukan hijrah Islam secara jemaah ni? Ini kita akan ambil maklumat dan pengalaman daripada apa yang kita belajar, insya-Allah. Kewajipan amal Islami ataupun kerja Islam. Kewajipan amal Islami ataupun kewajipan kerja Islam. Ini satu perkara
jadi pokok pada kita. Kita nak tahu hubungan dengan amal Islami itu setara mana. Hubungan amal Islami hijab Islam setara mana kita. Wajib tak wajib. Jadi amal Islam ini satu amal yang wajib. Yang mana kita akan ikuti bersama insya-Allah dalam muzakirah kita ni. Yang pertama, amal Islami adalah suatu amanah Allah yang dibebannya ke atas setiap muslim dan muslimah yang mesti dikerjanya. Amal Islami, hijab Islam ni, hijab Islam adalah suatu amanah Allah, suatu amanah Tuhan. Hari ini kita tu terasa kata hijab Islam satu amanah Tuhan yang dibebannya ke atas setiap muslim dan muslimah, yang mana Allah beban, Allah letak kita dipikulkan, letak atas bahu kita setiap orang Islam, setiap muslim dan muslimah terima barang ni, amanah ni kena kita pikul, yang mesti kita hijau. Hari ni kita tu terasa, Nabi kita terasa, terkadang kita ni tak terasa atau hijau Islam ni tak terasa atau kita tu kena hijau Islam dak. Kita tak sedar, tak khabar kata ada tugas atas kita. Kita berasa kata kita hidup ni, kita nak hijau boleh makan, boleh hasil lah untuk kita nak makan. Dan kita tak tergambar kata hijau Islam tu gapo dia, gapo kita nak hijau. Ni satu perkara yang mana kita perlu ambil sedar. Bagi mereka yang tak tahu lagi, tak sedar lagi, kita akan sedar. Bagi yang sedar dah tu, kita menambahkan lagi kekuatan kita dalam kita amal Islami. Jadi amal Islami adalah suatu amanah Allah yang dibebannya ke atas setiap muslim dan muslimah yang mesti dikerjanya. Inilah satu amanah Allah. Hak ni nuktah pertama. Setiap orang kita sedar, kabar. Takut kita ada tak kabar, duk rasa kata kita ni hidup untuk cari makan. Sedangkan tugas kerja Islam tu ada atas kita. Maka kerja gapo atau kerja Islam tu kita akan tahu. Setakat mana. Alhamdulillah boleh kata ke kita ni duk kerja Islam bakal dah. Cumanya kadang kita tak sedar, tak kata kita duk kerja Islam. Tapi bagi orang tak sedar tu, dia tak sedar ngerti lah. Bila tak sedar tu terkadang dia gelewing. Dia gelewing dari kerja dia tu. Itu dia. Maka insya-Allah dalam sakafah Islamiah ni kita sama-sama cuba untuk nak menerapkan benda ni, untuk nak masukkan benda ni dalam jiwa kita insya-Allah. Semoga sikit sebanyak kita dapat sedar dan lama sedar lagi dan tambah lagi kekuatan kita dalam hijau insya-Allah. Jadi ternyatalah pada kita kata amal Islam itu amanah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surah Al-Ahzab ayat 72. Maksudnya sesungguhnya kami, yakni Allah, sesungguhnya kami telah membentangkan amanah ke atas langit dan bumi dan bukit bukau gunung ganang lah, maka kesemuanya enggan menanggungnya dan mereka meminta belas kasihan daripadanya, lalu ditanggungnya oleh manusia sedangkan dia adalah paling zalim dan jahil. Ini Allah menyatakan pada kita. Jadi bila Allah telah terang pada kita, kita yakinlah kata benar benda ni. Sungguh hak terayat pada kita ni. Perkara yang mana Allah telah laksana, Allah telah lakukan, Allah telah lacarkan benda ni kepada hamba di atas dunia ni. Gapo dia terayat? Dia kata sesungguhnya kami, yakni Allah lah, telah membentangkan amanah ke atas langit dan bumi dan bukit. Allah bentang amanah ni. Allah senda amanah ni nak beri beban ni kepada langit dan bumi dan bukit. Cara mana tu kita tak tahu ni. Ini kerja Tuhan lah. Cara mana. Apa yang mana Allah laksana tu Allah lebih tahu benda ni. Jadi dengan otak kita kira tak ada. Kita kira tak sapa.
Tuhan nak bentangkan senda amanah ni kepada langit, kepada bumi, kepada bukit, bukau, gunung, ganang seperti amanah ni. Macam mana betul rupanya? Wallahu a'lam betul-betul. Allah cerita pada kita, kita beriman pada Allah, kita terima kata benda tu Allah telah buat sengoti, telah bentang sengoti benda tu. Cara mana tu Allah lebih tahu. Faham gitu tak? Inilah iman kita pada benda yang gaib, yang mana kita tak boleh tahu, tak dapat dengan akal fikir kita benda ni. Jadi bila Allah kata dia telah bentang dah benda ni, telah sedang dah benda ni pada langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganang, maka kesemuanya enggan menanggungnya. Semua tu enggan. Tak saya timur. Bukit, bukau, gunung, ganang, langit, bumi, tak saya timur benda tu. Tak sanggup timur. Dan mereka meminta belas kasihan padanya. Minta belas kasihan, minta maaf lah. Dia tak boleh tanggung benda ni. Amanah Tuhan yang betang tu benda berat. Benda besar, benda berat. Langit, bumi, gunung, ganang tak sanggup nak terima benda ni. Kerana ni benda besar. Maka langit, bumi minta maaf. Minta belah kasihan kepada Allah. Minta kasihan belah dia lah. Dia tak terima benda ni. Lalu ditanggungnya oleh manusia. Jadi hak langit, bumi, bukit, bukau tak terima tu, kita manusia ni sanggup terima. Kita manusia sanggup terima. Berarti kita telah terima amanah pada Ta'ala. Allah telah bentang amanah, kita terima amanah tu. Maka kita ada ikatan dengan Allah Ta'ala, kata kita dah terima amanah ni. Sedangkan dia adalah paling zalim dan jahil. Manusia ni sifat dia zalim dan jahil. Dalam hal tu pun terima amanah ni. Terima amanah ni. Jadi itulah kita dapat tahu sini kata kita dah terima amanah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita telah ada ikatan janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita setiap orang pada kita ni, ini kita sedar ni, kata kita terima amanah untuk nak melancarkan amanah atas muka bumi ni. Jadi itulah nuktah pertama kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Nuktah untuk kita ambil sesama kesedaran di sini, kata amal islami, hijab Islam satu amanah Allah pada kita dan kita telah terima dah amanah tu. Walau bagaimanapun amanah tu dah tanggung atas kepala kita dah, tak bahawa kita dah. Yang kedua, amal islami adalah suatu kewajipan yang ditanggung secara fardi dan jama'i. Amal islami, hijau Islam ni, hijau untuk Islam, tanggung Islam, bawa amanah Islam. Maknanya sekarang kita sedarlah kata kita menerima amanah Islam, amanah agama. Amal islami adalah suatu kewajipan yang ditanggung secara fardi dan jama'i. Amal islami satu kewajipan, satu benda yang wajib, satu benda yang kita kena rapi cop, kita tanggung benda ni secara fardi ada dan secara jama'i. Secara pribadi seorang-seorang ni tanggung amal islami, kewajipan tanggung amal islami, dan juga secara jama'i. Habislah bila fardi pun kena, jama'i pun kena, semua kita kena belaka. Nak lagi tak boleh dah. Cara fardi pun kita tanggung dan cara jama'i pun kita tanggung juga amanah ni. Ialah amanah amal islami. Lah mana kita tanggung secara fardi? Secara fardi, secara pribadi, secara seorang ni. Dua suan tua, masing-masing timu. Masing-masing timu amanah ni. Lah mana masing-masing ni secara fardi? Kata ditanggung kewajipannya secara fardi adalah mengikut asal wajib taklif secara fardi, sama ada pada menunaikan perkara yang wajib atau meninggalkan perkara haram. Maka setiap muslim mesti mematuh perintah itu secara fardi. Ini berarti tanggung secara fardi, tanggung secara pribadi, secara perseorangan, iaitu ditanggung kewajipannya secara fardi adalah mengikut asal wajib taklif secara fardi. Ini mengikut asal taklif. Asal taklif kita, setiap orang daripada hamba Allah ni ada taklif tak kita. Ada kewajipan kita, tanggungjawab tak kita.
mas'uliyah ada. Atas tekak kita ni ada kewajipan yang mana Allah telah menetap atas setiap-tiap orang. Nak lagi tak lihat ni. Fi unukih, di atas kepala, atas tekak dia tu adalah segala kewajipan ni. Jadi amal Islam ini kita tanggung secara fardi tu wajib dah secara fardi kita ni. Secara peribadi pun kena buat dah walaupun tidak dijama'i. Secara seorang pun benda tu kena buat dah. Sama ada pada menunaikan perkara yang wajib atau meninggalkan perkara haram. Buat benda wajib dah secara fardi. Semaya ke puasa ke zakat ke gapo dia benda wajib kena buat tu, itu tanggung secara fardi. Kena tanggung dah. Atau meninggalkan perkara haram. Kita setiap orang kena tinggal benda haram. Ini wajib secara fardi. Wajib tinggal benda haram. Hanya nak lagi tak berlaku dah ni. Maka setiap Muslim mesti mematuh perintah itu secara fardi. Ini setiap Muslim kena patuh, kena terima perintah ni secara fardi. Setiap orang terima kewajipan ni. Ini rasanya setiap kita sedar berlaku benda ni. Kata kita terima amanah. Jadi semua tu amanah telah berlaku dah tu. Amanah semua tu. Tunai kewajipan, tinggal benda yang haram, apa semua tu amanah telah dah dalam agama ni. Itulah bentuk kata kita tanggung amanah secara fardi, secara peribadi, secara suantua, secara sore. Nak lagi tak boleh lah benda ni. Ditanggung kewajipan itu secara jama'i pula. Lah mana? Kita tanggung kewajipan amanah agama ni, amal Islami, kerja Islam ni secara jama'i kerana beberapa sebab. Jadi secara fardi cerak dah. Setiap orang tu kena kerja dah. Kalau dia mau tak masuk jemaah pun, secara peribadi pun kena buat dah. Dia mau kena jaga agama, walaupun tak masuk jemaah, walaupun tak kerja jema'i, secara peribadi pun dia mau kena buat dah. Jelas tak? Nak lagi tak boleh. Nak bela agama. Agama Islam, ajaran Islam, amanah kita, amanah Allah pada kita. Setiap orang kena jaga benda ni. Jangan biar, jangan Allah gitu. Setiap hukum yang mana ada dalam agama Allah SWT, kita mesti kena jaga. Ini seperti secara jema'i ditanggung kewajipan itu secara jema'i karena beberapa sebab. Ada beberapa sebab pula. Maknanya tambah di atas secara fardi, secara peribadi, tambah jadi jema'i pula. Dia mau nak buat, memang dia mau ada kewajipan kena buat secara fardi, tapi dia mau kena buat secara jama'i juga, wajib juga secara jama'i. Kena duduk secara berjamaah, buat secara ramai-ramai, secara bergotong royong, tak cukup dengan buat fardi. Buat fardi kena dosa tapi tak memadai. Sebab apa? Sebab apa? Karena ada beberapa sebab. Beberapa sebab ni kita nak faham. Kena pakat reti, kena pakat tahu benda ni. Kata kita nak kerja sore tak mencukupi. Wajib kerja dah tapi tak mencukupi. Kena buat secara jema'i juga, secara berjemaah. Kerana yang pertama, kerana didapati beberapa banyak di takalif Islamiah tidak mampu ditanggungnya oleh fardi. Kerana ia memerlukan tenaga dan pengorbanan dan memerlukan susunan dan peraturan untuk menghadapi berbagai rintangan dan kekuatan jahiliyah. Ini sebab. Di antara sebab kata kita nak kerja amal Islami, kerja Islam secara jemaah ni, sebab kerana didapati beberapa banyak di takalif Islamiah, beberapa banyak taklif Islam, hukum agama ni tidak mampu ditanggungnya oleh fardi. Nak buat seorang tak boleh, tak mampu, mai sama. Bagi tu kena laksana, tapi nak buat seorang tak boleh benda ni. Tak kuasa nak buat seorang. Tak mampu nak buat seorang. Tak ada gerai nak buat seorang benda ni. Kena buat tak, kena buat. Tapi buat seorang tak boleh. Itu dia. Benda tu wajib. Upamanya kita katakanlah kita umat Islam perlu pada hospital.
Buat seorang boleh duduk hospital. Tak boleh buat seorang hospital. Tak boleh buat seorang. Itu je. Kalau itu dia kena ramah. Ini mana bila ramah tu jama'i lah panggil tu. Jama'i tu. Maka berjemaah tu satu benda wajib dia. Sebab nak buat benda wajib yang mana kita tak boleh buat secara seorang, melainkan kena ramah, maka beramah-ramah tu wajib beramah itu. Wajib berjemaah. Wajib berjemaah. Ni kita nak sedar sini. Kerana didapati beberapa banyak daripada takalif Islam yang banyak takalif Islam. Banyak. Bila kita masuk tahu hukum Islam tu, kita akan dapat tidak banyak tahu hukum Islam tu, nak buat seorang tak boleh. Tidak mampu ditanggung oleh pardi. Kerana dia memerlukan tenaga. Kerana perlu tenaga. Dan pengorbanan. Kena ada pengorbanan, kena ada tenaga, kena ada rank, kena ada kekuatan. Dan memerlukan susunan, kena ada peraturan, kena ada kod rabiat dan peraturan. Buat seorang ikut nampak tak boleh, kena ada peraturan. Untuk menghadapi berbagai rintangan dan kekuatan jahiliah. Untuk kita nak hadapi rintangan penentang orang menentangnya, jahiliahnya, gaponya, banyak perkara lagi yang mana perlu pada kita tu kena ada berjemaah. Kena secara jama'i. Buat secara tak ada. Inilah berarti kata antara perkara yang menyebabkan kita tu kena berjama'i sebab banyak hukum agama kita tak boleh buat seorang diri sebab tak ada rai, tak cukup tenaga. Kerana dia perlu pada susunan dan peraturan dalam menghadapi rintangan-rintangan dan sebagainya. Ini merupakan satu benda yang mana mendorongkan kita untuk kita hidup secara berjema'i, hidup secara berjemaah. Kena saya jemaah, kena pakat, kena ramah-ramah. Satu situ. Ini kita tasawuf tergamar apa tu. Sebab apa kena berjemaah? Buat seorang apa boleh? Bukan semua boleh buat seorang dak. Bukan semua boleh buat seorang dak. Ataupun yang kedua, kerana jalan-jalan amal Islami dipenuhi dengan berbagai-bagai rintangan dan cabaran dan kekuatan yang sentiasa menunggu-nunggu dan memerhatikan gerakan-gerakan Islam, maka segala kesulitan tersebut tidak mampu dihadapinya secara pardi. Kerana jalan-jalan amal Islami, jalan lorong kerja Islam ni, cara jalan kita nak pergi ni dipenuhi dengan berbagai-bagai rintangan dan cabaran. Banyak cabaran, banyak rintangan. Orang sekat kau tu, orang lawai kau tu, banyak. Jalan kita kena kerja Islam ni banyak rintangan dan cabaran dan kekuatan yang sentiasa menunggu-nunggu. Banyak kekuatan, amnat duk tunggu kita, duk menahan kita, duk lawai kita. Banyak amnat, banyak kekuatan atas dunia ni. Dan memerhatikan gerakan Islam. Dia mana nak perhati Islam nak geraklah mana, Islam nak geraklah mana, nak geraklah mana Islam ni. Apa kata nampak itu sikit, dia mau letak. Nampak kata nak jalan sikit, letak. Begitulah. Jadi bila keadaannya lagu ni, buat seorang boleh ke? Dia tak boleh buat seorang dah. Dia kena pergi jamaah dah. Dia kena pergi ramah dah. Dia kena dalam satu jamaah. Jamaah ke apa tu? Kira tu. Bila kita sedar kata, kita kena bekerja Islam cara jama'i. Banyak benda kita tak boleh buat. Dan memang seperti nak buat tak boleh. Banyak. Maka segala kesulitan tersebut tidak mampu dihadapi secara pardi. Segala kesulitan yang mana ada ini, kita anggap secara pardi tak boleh. Tak mampu kita. Demo sekap belaka semua belaka. Segi alam, syarat sontek duk tangi demo belaka. Berita-berita tu hak tapih bagi demo belaka dah dan sebagainya. Banyaklah perkara. Ekonomi pun baik, politik pun baik, apa pun baik. Jadi semua tu duk corong nak tengok Islam kira ke mana. Dia. Itulah keadaannya. Jadi dengan itu nak pergi secara pardi tak boleh dah. Dia kena pergi secara jama'i. Pergi sore tu pakai rebah situlah. Rebah lah.
Walau cidik sangat mana, bijak sangat mana pun, kalau sore dia tak boleh buat gapo. Dia tak boleh buat gapo. Dia. Dia putar balik tu banyak tu dunia hari ni. Ini putar balik banyak. Rentangan gapo semua tu banyak, tipu daya bagai-bagai lah. Dia. Firman Allah Subhanahu, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Surah Al-Anfal ayat 73. Maksudnya, dan orang kafir setengahnya memberi walak pada setengah yang lain. Sekiranya kamu tidak berbuat seperti yang demikian, akan lahirlah fitnah di dalam bumi dan kerusakan yang besar. Masya Allah. Tuhan ni ayat kita tahu. Tuhan ajar hamba dia, khususnya hamba dia yang mukmin ni. Kita tahu kata apa? Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir setengahnya memberi walak kepada setengah yang lain. Orang kafir ni dia beri walak, dia pakat, dia sokong menyokong antara mereka itu. Sokong menyokong antara mereka itu. Dia pakat molek buat dia. Walaupun pada zahirnya mereka tu ada balah, ada kelahi, tapi bila hadapi Islam pakat dah. Pakat dalam hadapi Islam ni. Islam seteru pertama bagi semua agama. Kau nak kira tu. Dianggapkan Islam seteru bagi mereka. Tak setuju belaka. Jadi sesama kafir tu auliya ba'dhum auliya ba'd. Setengahnya ada beri walak pada setengah yang lain. Mana walak ni mana? Beri patuh setia, beri tolong menolong, beri ikat janji, beri pakat. Pakat ni. Jemaah tu pakat tu. Jemaah pakat tu. Dia. Dan orang kafir setengahnya memberi walak kepada setengah yang lain. Sekiranya kamu tidak berbuat seperti yang demikian, illa taf'aluhu. Kalau kamu tak buat seperti juga. Orang kafir dia pakat buat dia, bersatu buat dia, berjemaah buat dia. Kalaulah kamu wahai Islam tak buat itu juga, tak buat supaya dia mahu buat juga, makna kita tidak walak sama kita, tak bersatu sama kita, tak berjemaah sama kita, tak ada jemaah sama kita ni, maka akan lahirlah fitnah di dalam bumi dan kerusakan besar. Akan timbul kerusakan besar kalaulah kamu tu tidak berjemaah. Sebab tu kena berjemaah. Amal Islami kena secara jama'i. Hijrah Islam kena secara jama'i. Secara pakat berjemaah, pakat ramai-ramai. Lepas tu boleh tolong menolong, bantu membantu antara satu sama lain. Inilah yang mana Allah SWT telah menerangkan pada hamba dia mukmin ni. Orang kafir dia pakat, maka kamu pun nak pakat juga. Kalau kamu tak pakat, maka hancur. Kan timbul fitnah, kerosakan. Maka inilah satu dalil menunjuk kata amal Islami secara berjamaah tu adalah satu benda yang wajib, satu benda yang mesti. Hijrah seorang tak mampu, tak orang nak hijrah. Inilah benda yang mana kita tengok atas dunia hari ni, memang hari ni jelas kata buat apa seorang tak boleh, hanyut kalau kita seorang tergelar dalam rancangan-rancangan yang diatur oleh mereka itu. Sebab kita kerja seorang tak tahu nak kira, tak ada nak kira, tak tahu nak gamuk, tak reti, tak gapo, tergelar itu. Itu dia. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, alasan yang keluar ataupun sebab yang keluar yang mengatakan wajib kita amal Islami, hijrah Islam secara jama'i kerana saat ni. Kerana jalan hijrah Islam itu dipenuh dengan rentangan-rentangan, yang mana seteru-seteru tu adalah mereka tu pakat-pakat belaka buat dia. Jadi kalau kita tu hijrah seorang kita tak mampu, maka kita kena hijrah secara jama'i. Jim ataupun yang ketiga, sebab yang ketiga kata kita kena hijrah Islam secara jama'i, perintah Allah dan Rasulnya supaya hidup secara berjemaah dan larang daripada berpecah belah. Ini jelas. Perintah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul perintah siap dah. Allah dan Rasul perintah kamsang daripada Allah dan Rasul
supaya hidup secara berjamaah, dan larang daripada berpecah belah, larang pecah belah. Maka berarti kita kena hidup berjamaah. Nak pecah belah tak boleh. Ini perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Jadi bila perintah Tuhan ni, dan lagi tak boleh lah hidup berjamaah ni. Ya susah juga ada. Kita ni, kita kata hidup berjamaah tu wajib. Sisi demo tu JI tak boleh. J jemaah JI jemaah Islami. Ya tak boleh. Jadi cuba tengok tu cara demo tu. Letak JI ataupun jemaah Islamiah ni adalah jemaah yang karut. Jemaah yang karut. Jemaah irhabi, jemaah yang penjahat dalam bumi. Nampak tak? Sedangkan kita dalam Islam ni hidup berjemaah tu adalah wajib. Perintah Allah yang menetai dari situ tu. Menetai dari situ. Sebab tu kita orang Islam ni kena bakit wipahai kata hidup berjemaah ni adalah asas dari Islam. Terus kata JI tu jahat lah. Bukan jahat ni. Ada. Tiap-tiap hari pun kena sama jemaah dah kita. Jemaah dah tu. Nampak tak? Semua hidup secara jema'i. Orang Islam hidup secara jema'i. Nak kata jema'i JI itu adalah salah dalam Islam tak. Dalam hidup manusia pun tak salah dia benda tu. Contohnya duk gambar, duk tasawur benda karut, riba karut situ lah. Tu ya benda. Nah, kita Islam, orang Islam sendiri Nabi sedar kata hidup berjemaah ni kewajipan kita. Perintah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surah Ali Imran ayat 103. Maksudnya, dan hendaklah kamu beriktisam, berpegang teguh dengan tali agama Allah kesemuanya, dan janganlah kamu berpecah belah. Ini Tuhan suruh kita tu berpegang teguh dengan tali agama Allah, dengan agama Allah. Kena pegang kejap. Lah mana agama Allah suruh gapo kena pegang. Ini gapo kamsang dalam agama Allah kena pegang bersama. Jangan pecah belah. Dan janganlah kamu pecah belah. Mana kena duduk berjemaah, kena duduk bersatu. Ini perintah Allah. Kita sedar benda ni. Dia kata JI tak kena apa perintah Tuhan. Hak Tuhan suruh benda ni. Jangan kata tak kena lah. Dia kena fikir otak demo tu. Fikir dia tak kena tu. Dia kata kahwin ni adalah jahat. Tak kena demo, kita kena kahwin dok kali. Kita pakat sedar pak kita ni. Orang Islam tu pakat sedar. Ini perlu pada jemaah ni. Kata jemaah kata sorai tak jadi, esok colek demo berat. Ini. Kalau kata sorai. Jadi kena jemaah. Ini. Dia jemaah ni kita amal Islami hijau dengan benda hak betul dengan Islam. Jadi hak tak betul dengan Islam pun kalau berjemaah yang kuat. Jadi sutek lah ni dengan sore dia mula tu. Oh, hari ni hari besar ni 42 Taluan ni. Daripada sore dia tu, tapi dia boleh hari kipau jemaah. Jadi jemaah tak apa dah tu. Ada. Pas betul ke tak? Dengan undang-undang tak betul, tapi dia boleh jalan kalau dia jemaah juga tu. Nampak tak? Kita orang Islam ni hak jaga tahsiat dah. Cuma duk kita tu sedar tak sedar sisi kita ni. Tu ya. Kata kita ni kena amal Islami secara jama'i, secara berjamaah. Kita sedar situ. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Sunan Tirmizi juzuk 4 muka 465 dan juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juzuk 5 muka 234. Nabi kata alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Maksudnya mestilah kamu berjemaah. Mesti kamu berjemaah. Pandai lagi ke mana kita ni? Mesti kamu berjemaah. Kena berjemaah. Hidup sore tak boleh. Kena berjemaah. Dan jauhilah kamu daripada berpecah belah. Kena jauh berpecah belah. Jangan pecah belah. Sebab itulah maknanya alhamdulillah kesedaran yang ada dalam kalangan kita. Maka oleh kerana kita tu mungkin kita nak buat jemaah besar tak erat, ia ada comroh kecil-kecil. Jadi jemaah tu.
comrong ke mana ke, ni comrong ke tu, ni comrong ke tak apa dah tu. Biar ada comrong. Lepas tu comrong sama comrong pakat pula biar dia satu pula. Tu munitik tu ni munitik ni sangkum apa dia? Ikutlah apa nak nama tu. Ada. Dia. Jadi hasil pada sikit sebanyak ada kesedaran pada kita. Alhamdulillah. Jadi hak ada tu dia kena isikan pengisian Islam yang sebenar masuk supaya jemaah tu dapat berjalan mengikut jalan yang kena. Tu. Wak jemaah tak ada isi Islam tu kalau yang metam juga tu kerana jemaah hak bukan Islam heret dia. Heret dia. Dia. Sebab tu kena isi Islam masuk ke. Jadi jelaslah pada kita perintah Nabi alaikum bil jamaah, mestilah kamu tu berjemaah, wa iyyakum wal furqah, dan jauhlah kamu daripada berpecah belah, jangan pecah belah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Riwayat Abu Daud rakam 2608. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Maksudnya apabila keluar 3 orang untuk musafir, maka hendaklah mereka melantik seorang daripada mereka menjadi ketua ke atas mereka. Masya Allah. Kalau kita keluar musafir 3 orang tu baik keluar nak jalan. Nak pergi jalan. Kita senak ikutlah nak pergi bakok kalau pergi mana 3 orang lagi. Kena lantik dah seorang daripada 3 tu dia ketua kita. Siapa ketua kita 3 orang? Jadi amirus safar. Amir dalam perjalanan kita. Maknanya ini adalah memerlukan para berjemaah. 3 orang pun ada jemaah dah. Ini ingatlah. Bila kita untuk bersafir lagi, sutih kereta, tetap saya jadi amir. Jadi ketua kita. Itu dengan amir ni lah. Amir pada kapal suara dengan rakyat di mana ada tu. Nak tinggal tak boleh rakyat. Itu dia. Apabila keluar 3 orang untuk musafir, maka hendaklah mereka melantikkan seorang daripada mereka menjadi ketua ke atas mereka. Ini menunjuk kata kita tu adalah kena berjemaah. 3 orang pun kena jemaah dah. Maka daripada ayat dan hadis ini menunjukkan bahawa Muslim dan Muslimah mesti berpegang teguh dengan ajaran agama Allah, di samping dilarang daripada bermusuh dan berpecah belah. Kita dilazimkan kita pegang teguh dengan jaga Allah mengikut kamsan Tuhan. Wa'tasimu bihamdillah jami'an wa la tafarraqu. Nabi kata alaikum bil jamaah wa iyyakum furqah. Kita kena takayuk, kena pegang dengan ajaran Allah dan Rasul ni. Mari berarti kita tu nak lagi talih daripada berjemaah. Amal Islami kena berjemaah. Inilah nuktah yang patut kena sedar. Dan bahawasanya apabila didapati 3 orang keluar musafir, maka mestilah mereka melantikkan seorang sebagai ketua mereka. Ini menunjukkan di atas kepentingan berjemaah. Jadi mengikut hadis tadi, bila 3 orang keluar tu, kita tu kena lantik seorang. Semua ni menunjuk kata kita ni mesti kena berjemaah. Maka jelaslah kita pada hari ini kata hidup berjemaah, amal Islami, hijab Islam sebagai jemaah tu adalah penting dan mesti dan wajib. Nak lagi tak boleh benda ni. Nak lagi tak boleh. Kena cari jemaah, kena cari puak. Kau tak ada kena bakat buat. Kena bakat buat kau tak ada lagi kena bakat buat. Kau ada gitu pe jemaah mana-mana. Jemaah yang mana kita harap dan kita yakin kita bawa Islam ngerti, kita cari jemaah, duduk dengan jemaah tu. Dia. Itulah maknanya sakafah Islamiyah, pengalaman Islam, pengajaran Islam untuk kita sama bersedar. Dan yang akhir yang ketiganya, yang keempatnya, dan oleh kerana dasar Rasulullah SAW dalam pelancaran dakwahnya tidaklah berpegang dan menjadi uslub kerjanya secara perdi sama sekali. Kerja Nabi sendiri, kerja nak dakwah Nabi tak pegang uslub perdi, tidak pegang uslub kerja seorang dok. Dok. Malahan baginda sangat penting untuk menegakkan jamaah dan memilih anggota-anggota perdi yang bersih untuk dijadikan alat pengubahan jahiliyah dan pembinaan Islam dan pelancarannya. Bahkan Nabi sangat penting untuk menegak jamaah. Dan Nabi pilih daripada pardi, daripada sore-sore hak molek tu ambil hak demo ni.
hak Mekah-Mekah ni. Inilah menjadi alat untuk nak mengubahkan jahiliah. Hak apa dia, hak kerah-kerah, hak matang ada. Hak tarak-tarak tu belah dulu widuk dari jemaah tak apa dah. Hak mana agak tu melacak naik, pilih hak tu widuk tak payah. Widuk tak payah. Tu. Itu adalah uslub Nabi hijrah. Maka kita nak buat uslub tu, nak bakat tu, nak lari pada tu tak boleh dah. Itulah as-siratal mustaqim. Itu as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ni dia siratal mustaqim ni. Itu dia. Kalau itu kita nak berpegang dengan uslub ni lah. Maka amalan Rasulullah SAW adalah suatu bukti yang mewajibkan hidup berjamaah untuk melancarkan tugas kerja untuk Islam. Di hijrah Rasulullah adalah satu bukti, satu tanda menunjuk atas kita ni wajib hidup secara berjamaah untuk nak melancarkan dan menegakkan hijrah Islam ni. Nak hijrah seorang tak boleh. Hijrah seorang hak bolehnya untuk semaya, untuk puasa boleh, seperti itu tu. Lain pada tu je kena jama'i dah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Maksudnya hendaklah kamu tolong menolong di atas perkara yang baik dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong pada perkara yang berdosa dan pencerobohan. Maknanya ini di antara ayat yang boleh menyokongkan kita untuk kita tu memahami bahawa hidup berjamaah itu adalah wajib. Kita tolong menolong di atas benda yang baik, dan kita pakat jauh daripada tolong menolong pada perkara jahat. Maka benda bir, benda takwa ni banyak ni. Setengahnya kita boleh buat secara perdi, dan setengahnya kita boleh buat jama'i. Tak boleh buat secara perdi, maka mesti kena jama'i. Maka hidup jama'i adalah perkara yang ditutup pada kita. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Nuktah yang mana kita dapat tinjaukan pada hari ini ialah hubungan dengan amal Islami secara jama'i. Kita dapat buat kesimpulan bahawa wajib kita kerja secara jama'i. Inilah nuktah yang mana perlu kita tu pakat sedar, pakat sedar. Semoga kita dapat jalankan tugas kita dan kewajipan kita dalam agama ni dengan baiknya, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak untuk kita tinjau pada hari ini hubungan dengan pembinaan diri kita dalam 003 ni untuk hari ini, dan ada sebagian lagi insya-Allah kita akan sambung semula pula, insya-Allah. Masa yang mana ada sama kita akan sambung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi jami'in. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, marilah kita ikut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam serial hadis kita, hadis 40 hidangan ruhi kita, yang mana kita berada pada hadis yang ke-28. Tajuknya berlemah lembut, masya-Allah. Berlemah lembut. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, urfuki fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi. Masya-Allah. Ini sifat lemah lembut. Nabi kata pada Aisyah, ya Aisyah, urfuki fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam juzuk 4 muka 1, juzuk 6 muka 14, dan Syekh Albani sebut dalam silsilah hadis sahihah juzuk 2 muka 55. Maksudnya, wahai Aisyah, Nabi kata pada Aisyah, wahai Aisyah, berlemah lembutlah engkau. Suruh Aisyah lemah lembut. Suruh lemah lembut. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu apabila dia kehendaki kebaikan kepada sesuatu ahli rumah tangga, dia tunjukkan mereka atas pintu lemah lembut, atau tunjukkan mereka pintu lemah lembut. Jadi Nabi kata, berlemah lembutlah wahai Aisyah,
Kerana sungguhnya bila Tuhan nak kebaikan pada sebuah rumah tangga tu, ia buka pintu lemah lembut dari rumah tangga tu. Rumah tangga tu lemah lembut, beraluh dari rumah tangga tu. Tak ada kasar, tak ada balah, tak ada gegedok rumah tangga tu. Jadi lemah lembut. Ini adalah satu ajaran Nabi SAW dalam bentukkan akhlak, pembinaan akhlak, pembinaan. Kita tengok dalam intisari ataupun penerangan hadis lebih kurang, intisari dan pengajaran pada hadis ni, lemah lembut adalah satu sifat yang terpuji dalam Islam. Tak ada syak dah. Sifat lemah lembut ni sifat puji dalam Islam. Sama ada berlemah lembut pada cakapan, kita cakap pun lemah lembut, perbuatan pun lemah lembut, tak ada kasar, tak ada gogai-gogai. Ya perbuatan pun ada, gak pasal kasar. Basuh pinggir tu. Kalau lemah lembut tak ada bunyi gonggang. Jadi, ya kau basuh, tak ada apa, tak ada bunyi. Tapi kalau kasar gonggang, kokek, sumbing kau ni, tu dia. Ya pasal dia. Jadi lemah lembut ni adalah sifat puji dalam Islam. Sama ada berlemah lembut pada cakapan kita pun lemah lembut, cakap pandai, cakap lemah lembut, ada. Tak ada kasar ada. Ya payah juga ada. Payah juga ni. Ada. Tu je. Dia sifat lemah lembut ni terkadang ada sifat hak daripada fitrah seorang pada. Dan tak ada sifat daripada dia tu lantih, daripada dia terlatih. Latih lemah lembut. Ada. Itu dia. Sama ada berlemah lembut pada cakapan, perbuatan dan segala gerak-geri seseorang. Lemah lembut gerak-geri. Gerak-geri kita ada gerak-geri hari-hari ni pun. Ya ada pasti gerak-geri, pasti lemah lembut, ada pasti kasar, berjalan gogak berjalan. Tu. Ini mana tak ada lemah lembut. Itu dia. Jadi berjalan tepuh dia belagar ni mana tak ada lemah lembut macam tu. Ada. Dia. Sebab tu makna kita tengok terkadang apa dia? Buat kereta, buat motor pun ya ada dia. Bukan pandai buat saja dak, je kan ada witness juga. Tu witness lemah lembut tu. We ada perasaan. Tak ada kasar gapo dak. Tak utama sekali berlemah lembut dalam cakapan. Hal ini biasa. Hal lemah lembut cakapan ni adalah utama sekali. Kerana dengan kata-kata yang berlemah lembut itu akan dapat menawan hati pendengar dan meresap masuk ke dalam jiwa mereka dan diterimanya dengan mudah dan senang. Sebab dengan lemah lembut ni ia boleh tawar hati, boleh ikat hati orang. Cakap lemah lembut sedap dengar namanya. Basam serang hati kita. Basam jerak masuk. Tapi baru cakap gogol malah dengar dah malah dengar dah. Bising tak apa kasar gitu gini. Itu dia. Hal ni ia perlu pada semua ni ada perlu pada latih belaka ni, kena kira tu lah. Kena belajar belaka ni. Masya-Allah. Nabi kita ajar kita belaka semuanya. Ya terkadang Nabi itu bagi kaedah-kaedah pada kita. Dan segi pelaksanaan tu kadang tu ya biasanya hajuziyat tu ya kena duduk pada praktik pelaksanaan kita tu kena tahu kaedah-kaedah dalam kita nak buat tu. Mungkin benda tu ya duduk semasa pula. Duduk semasa. Sebab tu kalau kita tengok dah. Kalau tengok secara umum lah dah. Nak ukur antara lemah lembut kita orang Melayu dengan orang Siam. Ada. Lemah lembut antara orang Melayu dengan Siam jauh rasa. Orang Siam tu lemah lembut banyak. Orang Melayu kita kerah. Mung buat gapo kan anak dia? Hak ni luk kah? Luk. Kita tu tak biasa kata anak dak. Hei Allah. Mung waktu ada Allah. Resi ada luk. Cuai nan duai, cuai duai ya. Jadi lemah lembut dia. Jauh nak pelaga Melayu Islam dengan sia kafir. Sebab itulah banyak daripada orang Islam kita hak laki ni menikah dengan orang Siam. Asal Siam. Tapi yang lekat hati ngak ni kita lek jatuh alhamdulillah tak jual agama situ tu. Kena hak Siam tu masuk Islam. Hak tu jalan abah situ sikitlah. Masih sikit. Cumanya bila labah itu kita tak kerti agama pun nak jadi Siam katik kita tak tahu gapo lah kita ni. Terkadang hak mu Allah nak molek ada kita pula.
Zaman ayat sininya, segi lemah lembut tu boleh menawankan hati. Menawankan hati. Menawankan hati. Masya Allah. Jadi, itulah dia sifat lemah lembut. Yang kedua, Islam itu, atau Islam menggalak dan mengutamakan sifat berlemah lembut. Islam menggalak sifat lemah lembut. Kerana ada padanya kebaikan yang amat banyak kebaikan daripada lemah lembut ni. Tak utamanya berlemah lembut dalam rumah tangga. Lemah lembut rumah tangga ni penting. Supaya rumah tangga tu tenteram, hidup dengan tenang, hidup dengan baik dan sebagainya. Bila tak lemah lembut rumah tangga ni payah, terkadang duk suku. Tak laki bini suku. Duit suku. Duit hak mu duit kuku. Terkadang bini kena beringat duit jangan tak laki dia tu. Nak susuk duit. Ada kata. Ada. Ya macam-macam. Ini hasil pada tak ada lemah lembut dan tidak ada reti dalam ajaran agama kita. Kerana ada padanya kebaikan yang amat banyak pada lemah lembut ni. Terutamanya berlemah lembut dalam rumah tangga, dalam memberi didikan dan tarbiyah anak cucu dan keluarga, didikkan dan sebagainya. Ini kena hasil pada lemah lembut tu boleh dididikkan dengan molek dan sebagainya. Kerana berlemah lembut itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan semua. Lemah lembut tidak mendatang melainkan kebaikan. Lemah lembut buat benda molek dah. Tak ada buat benda yang tak molek lemah lembut ni. Yakinlah kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Hadis riwayat Muslim dalam rakam 2594. Maksudnya Nabi kata, sesungguhnya sifat berlemah lembut itu tidak ada pada sesuatu melainkan ia menghiaskannya. Lemah lembut tak jatuh pada satu benda, melainkannya lemah lembut terdapat menghiaskan benda tu. Duk dana lemah lembut tu akan moleklah benda tu. Ikut dari kerja gapo. Dan muamalah dari kerja gapo kan dengan lemah lembut, bila pakai lemah lembut moleklah benda tu. Molek. Dan tidak dicabutkan dia daripada sesuatu melainkan memburukkannya. Tak cabut lemah lembut pada satu benda, maknanya bila cabut lemah lembut ada kerah. Bila ada kerah tu akan memburukkan benda tu. Tak molek. Tak molek. Ada lemah lembut, molek. Kalau balah sekalipun. Kalau pakai balah, pakai bekai, yang macam tu. Tapi sorry atau lemah lembut sikit tu, yang ledah sikit. Kerana lemah lembut ada situ tu, dia mari kebaikan situ. Ada kebaikan banyak situ. Yang ketiga, sesebuah rumah yang dikehendaki baik padanya, ditaufikkan ahli rumah itu berlemah lembut dan berkasih sayang. Mana-mana rumah yang mana dikehendaki kebaikan, ada kebaikan rumah tu adalah sifat lemah lembut dan kasih sayang antara ahli rumah tu. Tu maknanya rumah tu ada kebaikan tu. Tuhan nak kebaikan rumah tu adalah dicapakkan sifat lemah lembut dan kasih sayang. Kerana dengan adanya sifat berlemah lembut, maka ada pada segala kebaikan. Bila ada sifat lemah lembut, ada kebaikan lah, Masya Allah. Lemah lembut ni ada kebaikan. Sebab tu kadang bila benda tu tak boleh pubat dengan benda kerah, pubat dengan benda lembut. Air ni benda lembut. Benda lembut. Dengan lama-lama dia titik atas batu berubah juga. Walaupun batu tu kerah. Walaupun batu tu kerah tapi air titik semua. Dia lembut air tu. Tak ada paku, tak pakai gang-gang, tapi titik dia tu dia berubah batu tu. Tu daripada lemah lembut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu." Riwayat Muslim rakam 2593. Maksudnya, sesungguhnya Allah itu berlemah lembut. Tuhan sendiri lemah lembut. Innallaha rafiqun. Nabi kata dah, innallaha rafiqun. Tuhan itu adalah yang lemah lembut. Ia kasihkan berlemah lembut. Tuhan kasih lemah lembut. Lemah lembut Tuhan kasih. Dan ia memberikan berlemah lembut akan perkara yang tidak diberikan kekerasan. Tuhan beri dengan sebab lemah lembut ni pada perkara yang mana tak beri sebab keras. Sebab keras tak beri, tapi bila lagi lemah lembut beri.
dan pada perkara yang tidak diberi kerana sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain pun mari cuba dah untuk dapat benda ni, tak boleh. Maka dengan lemah lembut ni dia boleh hasil. Jadi maknanya lemah lembut ni adalah dapat mengatasi segala perkara yang lain untuk dapatkan natijah yang baik. Maka ini satu sifat yang mana terpuji dalam Islam, yang mana dalam pembinaan, dalam kita nak binakan diri kita, pembinaan diri dalam matinul khuluq, perlu kita tu menanamkan sifat lemah lembut. Pakat usaha benda ni. Kita kerah dah, kita cuba usaha ada. Kurang sikit pada kerah dah, semoga kita sampailah pada sifat lemah lembut insya-Allah. Dia kena latih benda ni, dia kena ajar, nasuh. Dia tak asuh, dia tak ada juga. Dia kena asuh. Kita sendiri kena ajar diri kita sendiri, latih kita sendiri. Kita muhasabah kita sendiri. Setara mana kita ni. Setiap orang tu kena diri sendiri. Kebaikan itu berada pada berlemah lembut. Kebaikan duduk pada berlemah lembut. Sesiapa yang tidak ada sifat berlemah lembut, maka tidak ada padanya kebaikan. Siapa dia tak ada sifat lemah lembut, tak ada kebaikanlah pada dia. Nak ada kebaikan yang banyak, yang baik sisi dia kena ada sifat lemah lembut. Masya Allah. Inilah ajaran Islam. Jadi dengan kita bersifat lemah lembut tu, kita boleh pahala pula tu. Boleh pahala pula. Kerana kita mengikut perintah Allah dan mengikut perintah Rasul, dapat itu pula. Masya Allah. Orang selalu berpahala banyak sungguh. Kita tahu ya. Bila tahu tu banyak lebih pahala kita. Hidup kita jadi ibadat pada Allah belaka. Jadi ibadat belaka. Masya Allah. Inilah kelebihan kita. Bersyukur kita pada Allah SWT. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurimar rifqa hurimal khair. Man hurimar rifq hurimal khair. Riwayat Muslim 76 Kit 2592. Maksudnya sesiapa yang diharamkan daripada mendapat sifat lemah lembut. Siapa yang diharamkan, mana orang ni tak ada dapat sifat lemah lembut, tak ada sifat lemah lembut pada dia, hidup kasar semua, hidup ngegarang semua dia tu, garis semua, maka diharamkan dia daripada mendapat kebaikan. Tak boleh kebaikan. Nauzubillah min zalik. Jadi bila orang tu adalah dihalangkan dia daripada sifat lemah lembut, tak ada sifat lemah lembut, maka tiadalah kebaikan bagi orang tu. Jadi sikit sangat kebaikan bagi dia nya, kerana ada dah kebanyakannya dia tu rugilah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, satu sifat yang mana kita dapat belajar daripada hadis Nabi SAW ni adalah sifat lemah lembut, yang mana sifat yang terpuji dalam Islam, yang mana diperlukan daripada umat Islam tu bersifat lemah lembut. Sama ada kita lemah lembut sama sesama kita orang Islam, ataupun dengan orang bukan Islam pun dalam hidup harian ni kita berlemah lembut juga. Kerana ini adalah merupakan contoh yang baik. Kita dakwah mereka dengan sifat lemah lembut. Dakwah mereka sifat lemah lembut. Ini mana satu usul dakwah kita. Kalau kita bersifat, kalau sifat kerah tu kita tengok, oh Islam tak adil. Islam tak adil. Jadi bila sifat lembut, jadi sifat lemah lembut adalah dapat menarikkan mereka itu. Maka kita adalah menanggung taklif dan amanah Allah dalam menyampaikan ajaran Allah dengan apa uslub. Maka antara uslubnya uslub lemah lembut, cakapan kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita, insya-Allah. Jadi semoga dengan sifat lemah lembut ni kita akan dapat kebaikan banyak lagi. Tak ada sifat lemah lembut ni, seperti kata sanilah, kalau basuh pinggan pun nak sumbing. Sumbing, korang sumbing. Jadi kalau nak mutu pun bising korang istam pun derah mutu tu. Tak lemah lembut sikit abut kita. Setak pun kasar, tekan minyak pun kasar dan sebagainya, bising orang-orang. Maknanya tak ada kebaikan lah. Dia. Itulah sifat lemah lembut. Maka untuk nak tertebik dalam hidup kita, kita sendirilah cuba contohkan, misalkan apa segala bentuk yang mana kita ada pada hari ini. Jadi perlu sifat lemah lembut lah kita ni. Dalam apa kerja pun. Benda kecil-kecil pun tak ada sifat lemah lembut, yang molek. Kita tulis salah dalam kitab kita. Kalau kita ambil jaluk tukar siapa, ketah pun cari. Kalau siapa lembut kokoh tu, hak kita tulis dengan dia tu habis, kita habis. Tapi tukar, tak ada lemah lembut bagi tu. Enggak dapat cari ketah dan sebagainya. Tu misal, tu benda kecil-kecil. Dia hal lagi pun supalah. Apa saja.
Jadi lemah lembut pada perkataan, perbuatan dan gerak-gerik kita. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala hidayah taufik pada kita semua insyaAllah untuk dapat satu sifat terpuji dalam Islam insyaAllah. Inilah sifat lemah lembut. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.